Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan pendidikan Islam tahun 4 bersama saya, Ustazah Munira. Jadi Ustazah nak semua fokus dan dengar baik-baik apa yang Ustazah sampaikan nanti. Sebelum kita memulakan pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar. Sama-sama para pelajar untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami kedua rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Seterusnya kita akan mengucap dua kalimah syahadah sama-sama para pelajar mengikuti bacaan daripada Ustazah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay, perhatikan gambar yang Ustazah sediakan ini. Okay, apa pelajar dapat lihat? Okay, ini adalah rumah dan orang yang tinggal di rumah tersebut. Jadi, para pelajar boleh agak tak apa tajuk kita hari ini? Mesti para pelajar dapat meneka selepas melihat gambar yang Ustazah sediakan ini. Okay, tajuk kita adalah berkenaan dengan bidang adab, iaitu jiran sepakat membawa berkat. Apa maksud jiran? Okay, kalau kita nak tahu apa maksud jiran, kita tengok video yang saya akan tunjukkan sebentar nanti. Objektif pembelajaran kita hari ini ada 3. Itu yang pertama, mengamalkan adab-adab berjiran dengan betul selepas menonton video. Nanti saya akan tunjukkan satu video berkenaan dengan adab-adab berjiran. Kedua, menganalisis kepentingan mengamalkan adab berjiran dengan betul. Selepas melihat contoh gambar, nanti saya akan berikan contoh gambar dan memperjelaskan secara terperinci tentang kepentingan mengamalkan adab berjiran. Okey, ketiga adalah menyatakan contoh kehidupan Rasulullah terhadap jiran. Okey, pada ketika dahulu Rasulullah sentiasa memuliakan jirannya dan akan saya terangkan secara terperinci berkenaan dengan kepribadian Rasulullah terhadap jiran-jiran Rasulullah. Omar dan Hana berbaik dengan jiran. Omar, Hana. Ya, Mama. Boleh tolong Mama tak? Boleh? Tolong beri buah-buah ni kepada jiran kita. Jiran? Ustaz Musa, Pakcik Yahya dengan Pakcik Huda tu jiran kita. Oh. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam semua. Kami bawa buah dari Mama. Wah, terima kasih. Mari semua, mari pergi melawat Pakcik Yahya. Pakcik Yahya? Kerana Pakcik Yahya tidak sihat. Ya ke? Mari-marilah Ustaz. Kita pergi sekarang. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Ustaz nak bawa makanan untuk mereka. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Mari buat baik kepada jiran. Jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua penjiran. Assalamualaikum Pakcik Huda. Waalaikumsalam semua. Kami ada buah untuk Pakcik Yahya dan Makcik Huda. Pakcik Yahya, makanlah buah ini untuk sihat. Terima kasih. Bila perut tidak mana membuat. Wah. Pakcik silakan minum, nanti silakan makan. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Fotokan dulu barulah mudah dimakan. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Okey,
ketika dahulu Rasulullah SAW juga mempunyai jiran. Okey, apa yang contoh-contoh kehidupan dengan Rasulullah yang kita boleh ikut? Ini adalah 3 contoh-contoh apa yang Rasulullah SAW lakukan terhadap jirannya. Okey, yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Macam mana nak berbuat baik dengan jiran? Tu Rasulullah selalu berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Maksud seorang Yahudi ini adalah seorang yang bukan beragama Islam. Walaupun jirannya bukan beragama Islam, tetapi Rasulullah tetap berbuat baik kepada jirannya. Bagaimana? Dengan menziarahi jirannya ataupun sentiasa menegur jirannya. Itu adalah semua perkara baik. Contohnya apa? Bersedekah, apalagi menegur, memberi salam. Itu adalah perbuatan baik yang sentiasa Rasulullah lakukan kepada jiran-jirannya. Yang kedua, peka dengan kebajikan jiran. Maksudnya, peka dengan kebajikan jiran adalah sentiasa tahu apa yang diperlukan oleh jiran. Macam mana Rasulullah nak tahu? Mestilah dia sentiasa melihat keadaan jiran-jirannya yang terdekat. Contohnya dengan memberi makanan kepada jiran yang lagi-lagi terutamanya apabila berlaku kematian ataupun musibah. Jika kita melihat jiran kita berada dalam kesusahan, kita mestilah memberi bantuan kepada mereka seperti yang dilakukan oleh baginda dan tidak membiarkan jiran kelaparan. Maksudnya apa? Kita dalam keadaan kenyang tetapi jiran kelaparan. Itu tidak boleh. Kita mestilah sentiasa berkongsi rezeki, sentiasa memberi makanan kepada sesiapa yang memerlukan. Yang ketiga, menghargai jiran. Rasulullah berpesan supaya kerap memberi hadiah dan menahuli jiran yang dekat. Jangan kita nak bagi jiran-jiran jauh, tetapi jiran yang dekat tak bagi hadiah. Kita mesti dahulukan jiran yang terdekat dahulu. Baru kita nak bagi hadiah yang jiran-jiran yang jauh. Sebab apa? Sebab jiran-jiran yang dekat adalah orang yang sentiasa akan membantu kita kalau kita ada berlaku apa-apa musibah. Okey, dan apabila kita menerima hadiah daripada jiran-jiran, kita janganlah meremehkan dan mempertikaikan. Contohnya, dia hanya bagi sedikit sahaja makanan, tapi kamu mempertikaikan. Jangan. Kamu mesti menerima dengan keadaan yang baik dan mengucap terima kasih. Itu adalah adab-adab berjiran. Yang ketiga, 3 perkara ini awak mesti amalkan kepada jiran-jiran yang jiran-jiran yang terdekat dengan awak. Itu di mana? Di sebelah kiri awak, sebelah kanan awak, di depan awak dan di belakang awak. Kita teruskan dengan berkenaan kepentingan adab-adab berjiran. Okey, sudah tunjukkan ada 3 gambar di situ. 3 gambar di situ berkenaan dengan apa? Okey, yang pertama, individu. Individu ini adalah untuk diri kita sendiri. Apa kepentingan adab berjiran? Kalau kita mengamalkan adab berjiran, apa yang kita perolehi? Apa kebaikan yang kita dapat? Itu maksudnya kepentingan. Okey, yang pertama, individu. Individu maksudnya kita diri sendiri. Bagi setiap individu, bagi setiap seorang. Apa yang kita dapat? Yang pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah. Sebab apa? Sebab adab berjiran ini adalah dituntut oleh Allah SWT. Jadi, kita akan sentiasa mendapat pahala dan mendapat keredaan Allah. Okey, kedua adalah menjamin ketenangan emosi. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik dengan orang, kita akan berasa tenang. Tetapi kalau kita berbuat jahat kepada orang, kita akan berasa tidak tenang. Sebab itu Allah sentiasa menuntut dan menggalakkan kita untuk sentiasa berbuat baik supaya aktiviti seharian kita akan sentiasa tenang dan emosi kita tidak terganggu. Okey, kedua. Tengok gambar yang kedua. Ramai-ramai orang itu maksudnya masyarakat maksudnya apa? Dan sekelompok masyarakat di sesuatu tempat. Sekelompok manusia di sesuatu kawasan atau sesuatu tempat. Contohnya di tempat awak. Di kampung-kampung awak itu adalah masyarakat. Okay, apa yang masyarakat dapat?
apa penduduk kampung dapat. Contohnya kalau kita mengamalkan adab berjiran. Yang pertama, meringankan kerja. Contohnya kalau kita bekerja sama mengemas surau. Benda yang susah jadi ringan. Itu adalah maksudnya meringankan kerja. Yang kedua, hidup damai dan harmoni. Kalau kita sentiasa berbuat baik berjiran, kita tidak akan bergaduh. Kita akan hidup aman, harmoni, sentiasa dalam keadaan tenang, sentiasa berbuat baik, tidak ada pergaduhan. Ketiga, gejala negatif dapat dibanteras. Maksudnya apa? Apabila jiran-jiran kita prihatin dengan kita, mengambil berat pasal kita, jika kita melakukan kesalahan dan perkara tidak baik, mereka akan menasihati kita. Dan kita pun boleh menasihati jiran-jiran kita kalau mereka melakukan perkara tidak baik. Jadi, setiap satu kawasan itu, jika adab-adab berjiran diamalkan, jadi tiada perkara yang jahat berlaku sebab mereka sentiasa menasihati. Akhir sekali, keempat, memupuk silaturahim. Apa maksudnya memupuk silaturahim? Memupuk hubungan. Hubungan kamu dengan jiran semakin baik, semakin rapat. Kalau awak sentiasa bertegur dengan jiran, hubungan awak semakin rapat. Kalau awak tidak bertegur, mestilah makin renggang. Jadi, ada berjiran, ada sentiasa berbuat baik dengan jiran. Jadi, jika awak sentiasa bagi makanan, kau bagi hadiah, jadi hubungan awak itu sentiasa rapat dan baik. Negara. Tengok Ustazah tunjuk negara. Negara apa? Kita negara apa? Kita adalah negara Malaysia. Ingat, kita adalah dari negara Malaysia. Apa kepentingan kat negara Malaysia? Kalau kita semua hidup berjiran, semua melakukan kebaikan, semua baik dengan jiran. Apa yang berlaku dengan negara kita? Negara kita akan maju dan sentiasa dilihat menarik. Orang luar akan rasa, wah, orang Malaysia semuanya baik-baik. Jadi, semua pelancong akan suka datang ke tempat kita. Dan seterusnya, ekonomi juga akan sentiasa dalam keadaan baik. Sebab apa? Bila kita membagi hadiah kepada jiran kita, hadiah itu dari mana? Hadiah itu kita beli dari kedai. Jadi kedai pun dapat untung. Jadi ekonomi kita pun dalam keadaan yang stabil. Itu adalah kepentingan adab berjiran. Itu kebaikannya kepada diri kita, kebaikannya kepada masyarakat, kebaikannya kepada seluruh negara. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang pelajari ini adalah berkenaan dengan adab-adab berjiran. Lepas tu, kedua adalah kepentingan mengamalkan adab-adab berjiran. Yang ketiga adalah mencontohi bagaimana Rasulullah SAW berbuat baik dengan jiran-jirannya. Jadi, Ustazah harap untuk selepas PDPR ini, selepas pembelajaran ini, para pelajar sentiasa mengamalkan sikap-sikap yang Ustazah terangkan tadi dan sentiasa berbuat baik dengan jiran-jiran dan mengajak ahli keluarga untuk sentiasa berbuat baik dengan jiran. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.